Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. 29 Oktober, Buletin Pagi bersama saya Amrul Hakim Lokman. Tajuk utama pagi ini. Pos kawalan sempadan Malaysia-Thailand diserang mercun roket. Perlis, negeri terbaru terjejas banjir di semenanjung tanah air. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pos kawalan sempadan Malaysia-Thailand di Padang Besar Perlis diserang dengan tembakan mercun roket. Kejadian kira-kira jam 11.20 pagi semalam telah menyebabkan tingkap di pos kawalan itu pecah dan ada mercun terkena pada dinding. Menurut maklumat pengadu yang juga pengawal di pos berkenaan, serangan dibuat sebanyak 2 kali yang melibatkan 4 kali letupan sebelum serangan kedua dengan 2 letupan sekitar jam 12.40 tengah hari. Sejurus kejadian, petugas bersiap sedia di pos terbabit untuk pertahanan sebelum mengesahkan keadaan selamat. Serangan dipercayai untuk menakutkan anggota petugas pos namun tiada kecederaan dilaporkan. Tindakan itu disyaki dilakukan oleh warga Thailand yang tidak berpuas hati dengan pembanterasan aktiviti penyeludupan yang dijalankan pihak berkuasa Malaysia. Insiden telah dilaporkan kepada pihak polis Malaysia dan pihak berkuasa tentera Thailand bahagian kawalan sepadan untuk tindakan lanjut. Ke perkembangan banjir, Perlis menjadi negeri terbaru yang memindahkan penduduk selepas hujan lebat berterusan menenggelamkan beberapa buah rumah di Arau dan Padang Besar. Berdasarkan info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 70 orang dipindahkan ke sebuah pusat pemindahan sementara PPS di Padang Besar. Secara keseluruhannya, bilangan penduduk terjejas ketika ini ialah 2,332 orang di 6 negeri. Jumlah mangsa sedikit meningkat di Selangor dengan kira-kira 870 dipindahkan ke beberapa PPS di Kuala Selangor. Manakala di selatan tanah air, 500 mangsa dipindahkan ke 9 PPS di daerah Johor Bahru, Kluang, Kulai dan Pontian. Di Perak, bilangan mangsa meningkat kepada 617 orang daripada 157 keluarga. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, sebuah lagi PPS dibuka tengah malam tadi di Manjung menjadikan keseluruhannya 7 PPS di negeri itu. Kedah mencatat pertambahan mangsa yang besar apabila 245 orang dipindahkan berbanding hanya 61 petang semalam. Manakala jumlah penduduk dipindahkan di Pulau Pinang tidak banyak berubah, kira-kira 83 mangsa. Projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Kuantan 1 dijangka dapat disiapkan lebih awal oleh kontraktor dilantik Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Pahang dari tempoh ditetapkan. Projek fasa 1 membabitkan kerja naik taraf Sungai Belat dan membina struktur pencegah banjir yang dimulakan pada Januari 2018 itu jadual siap Januari 2021. Bagi memastikan projek berjalan lancar, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail semalam melawat tapak projek sambil diiringi Ketua Pengarah JPS, Datuk Insinyur Abdullah Isnin dan Wakil Kerajaan Negeri Pahang. Projek kendalian Kementerian Air, Tanah dan Sumbersih dilaksanakan JPS Pahang membabitkan peruntukan RM118.4 juta. Ia mempunyai 16 sub-lembangan antaranya Sungai Belat, Sungai Galing, Sungai Kenau, Sungai Pandan dan Sungai Pancing. Kira-kira 350,000 penduduk mendapat manfaat sebaik projek itu siap sepenuhnya dan dapat mengurangkan risiko banjir besar. Ia mampu memberi perlindungan kepada penduduk sekitar paya besar seperti Taman Guru, Perkampungan Sungai Isap, Kampung Permatang Badak dan Kampung Bukit Rangin. Susulan banjir petani di Kampung Matang Merbau, Bagan Serai Perak pula meminta kerajaan memberikan bantuan benih padi untuk ditanam semula selepas sawah seluas 80 hektar yang baru ditabur benih padi rosak. Timbalan Ketua Unit Peladang kampung itu, Ananusi, berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan kepada Ahli Parlimen Bagan Serai, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali untuk dibincangkan di peringkat Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Benih padi ditabur antara seminggu hingga 2 minggu lalu. Beliau yang dihubungi bernama juga memberitahu hujan hampir setiap hari menyebabkan air dari sistem peparitan tidak dapat mengalir keluar, seterusnya bertakung di kawasan sawah.
Beliau sendiri kerugian apabila kira-kira 20 hektar sawah yang diusahakannya turut ditenggelami air sedalam 0.5 hingga 1 meter sejak seminggu lepas. Meskipun Jabatan Pengairan dan Saliran JBS menempatkan sebuah pam, hujan dan air yang datang dari kawasan lain akan bertakung di kawasan sawah di kampung itu, menyebabkan pam tidak dapat mengepam air dengan cepat. Dua warga Vietnam termasuk seorang wanita melecur hampir 50% di bahagian badan selepas sebuah unit apartmen tingkat 26 di Iskandar Puteri, Johor terbakar semalam. Kebakaran berlaku kira-kira jam 7 malam tadi ketika semua mangsa yang juga penyewa berada dalam apartmen berkenaan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Iskandar Puteri, penolong pegawai bomba Sarhan Akmal Muhammad berkata, sebab tiba di lokasi, pihaknya mendapati sebuah bilik berkeluasan 8x10 meter persegi di dalam apartmen itu telah terbakar lebih 60%. Kedua-dua mangsa yang melecur dibawa keluar sebelum dihantar ke Hospital Sultanah Aminah untuk rawatan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Polis Kelantan menyerahkan kepada Polis Diraja Thailand dalam siasatan berhubung penemuan mayat seorang rakyat Malaysia dengan beberapa kesan tembakan di Sungai Golok, Naratiwat kemarin. Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hassan berkata, setakat ini pihaknya belum menerima maklumat lanjut berhubung kejadian dari pihak berkuasa negara itu. Jadi tak ada apa tindakan lanjut daripada kualiti itu? Tak. Pasal berlaku di sebelah negara sana. Walaupun rakyat sini, tapi berlaku di sana. Beliau mengulas laporan seorang rakyat Malaysia ditemui mati dengan beberapa kesan tembakan di hadapan tanah perkuburan di Sungai Golok, Thailand awal pagi kemarin. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Faizal, 28 tahun, berasal dari Rantau Panjang, Kelantan, dipercayai ditembak selepas bertengkar dengan sekumpulan lelaki. Menurut jurucakap Polis Sungai Golok, 5 das tembakan dari jarak dekat dilepaskan ke bahagian kepala, muka, dada dan kaki mangsa. Masih di Kelantan, polis menahan seorang lelaki dan merampas 1,800 biji pil yaba di Jeli. Datuk Hasanuddin berkata dadah yang dirampas dianggarkan bernilai lebih RM18,000. Dadah disorok di dalam sebungkus kotak rokok di dalam tandas dan 2 bungkusan dalam bonet sebuah kereta yang diletakkan di kawasan rumah itu di Kampung Batu Melintang. Dadah dipercayai diperolehi dari Tanah Merah untuk diedarkan di sekitar daerah Jeli. Suspek berumur 47 tahun mempunyai 2 rekod jenayah berkaitan dadah dan positif metafetamin. Suspek direman selama 7 hari bermula semalam. Harga rumah mampu milik RMM bagi projek baru di seluruh negara akan berdasarkan faktor lokaliti dan pendapatan isi rumah di kawasan berkenaan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamaruddin berkata, ini kerana kerajaan peka dengan masalah ketidakmampuan rakyat memiliki rumah, terutama RMM yang dikatakan berharga tinggi. Kerajaan juga jelasnya sudah merangka Dasar Perumahan Mampu Milik Negara DRMM yang menjadi sub kepada Dasar Perumahan Negara DRN 2018-2025. Di dalam DRMM itu, KPKT akan memastikan harga rumah ini tidak lebih 3 kali ganda daripada harga median kawasan itu. Kementerian akan mengikut dasar 3 kali ganda daripada pendapatan isi rumah di sesebuah kawasan dan itulah harga rumah yang sesuai untuk kemampuan pemilikan. Mengulas isu rumah kediaman di Malaysia yang dikategorikan sebagai sangat tidak mampu milik mengikut piawaian antarabangsa, Zuraida memaklumkan piawaian terbabit mengambil purata daripada rumah yang dibina sejak 1980-an dan 1990-an. Ketika ini terdapat lebih 2,000 unit RMM berharga bawah RM300,000 di seluruh negara yang tidak terjual, manakala 14,000 unit lagi RMM dalam pembinaan. Bukan reputasinya terdahulu, tetapi sejauh mana perjuangan dan komitmennya kini untuk PKR. Itu faktor yang masih dalam peringkat pertimbangan sehingga kini sama ada bekas pemimpin UMNO Sabah, Datuk Seri Saleh Said Keruak diterima atau tidak sebagai ahli PKR. Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau tidak mempunyai masalah dengan permohonan Datuk Seri Saleh namun menyerahkannya kepada Biro Politik dan Pimpinan Peringkat Cabar Negeri untuk memutuskannya. He was stalwart in defense of Najib in the past, but he says that now he is very committed to the party struggle. We just have to consider. I'm not saying that should be a decision.
I was quite a committed member of UMNO in the past. But you must, I mean, to me, what is not negotiable or which can be compromised is, or we must not be compromised, is the fact that you must adhere to the reform agenda. Beliau berkata demikian selepas berucap di konvensyen PKR Sabah di Penampang. Media menjangkakan pengumuman keahlian bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia itu akan dibuat sempena konvensyen terbabit, namun kelibat Datuk Seri Saleh tidak kelihatan. Nilai pasaran industri herba di Malaysia dijangka akan mencapai RM32 bilion menjelang 2020 dengan kadar pertumbuhan tahunan antara 8 hingga 15%. Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Mohamad Rizwan Yusof berkata nilai yang tinggi itu adalah disebabkan kerajaan memberi fokus utama dalam industri terbabit. Tambah beliau, pelaburan syarikat antarabangsa yang mahu membuat penyelidikan bagi penghasilan perubatan herba tradisional menjadikan pasaran tahunannya di seluruh dunia mencecah lebih $60 bilion Amerika. Datuk Seri Mohamad Rizwan berkata demikian pada persidangan Herba Asia 2019 di Ibu Negara yang berakhir hari ini. Teks ucapannya disampaikan Setiausaha Agong Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi. Menurutnya, banyak negara dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah membuat pelaburan penyelidikan yang besar dalam ubat-ubatan herba. Kerajaan juga yakin penyelidikan dan pembangunan adalah faktor utama untuk memperkembangkan lagi pertumbuhan industri herba di Malaysia. Justru, Institut Penyelidikan Tempatan, universiti serta perusahaan kecil dan sederhana PKS diseru untuk terlibat serta meneroka pasaran berpotensi memandangkan industri herba yang terus berkembang, menawarkan peluang yang besar kepada pemain industri terutamanya petani dan usahawan muda. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, perkembangan baja di Timur Laut Arab Saudi di mana 7 maut manakala 11 lagi cedera akibat bencana itu. Perkhidmatan Penyelamat di Timur Laut Bandar Al-Batin dalam satu kenyataan berkata 16 keluarga sudah diarahkan berpindah serta-merta atas tujuan keselamatan. Manakala 7 keluarga yang kediaman mereka rosak sepenuhnya sudah diberikan tempat pelindungan. Sementara itu, sekolah di sekitar wilayah Hafir Al-Batin diarah tutup buat sementara waktu sehingga notis pembukaan semula sekolah dikeluarkan. Januari lalu 12 orang maut dalam bencana sama manakala 10 keluarga dari bandar Tabuk dan Madinah dilaporkan terjejas. Di Indonesia, Presidennya Joko Widodo menyuarakan komitmen kerajaan untuk membangunkan infrastruktur utama di Papua yang disifatkan antara wilayah termiskin di negara itu. Ini termasuk pembinaan jalan raya baru sepanjang 140 km serta sebuah lapangan terbang baru di Tanah Tinggi Arfak bagi memudahkan penduduk memindahkan produk pertanian. Termasuk di dalamnya pasar juga kita kerjakan, dan tadi Pak Mendagri sudah saya perintahkan untuk juga ikut membantu pembangunan kantor kabupaten, kantor-kantor untuk mendukung kabupaten yang belum selesai. Ya, itu aja. Jokowi bersama isterinya Iriana mengadakan lawatan ke wilayah itu bagi merasmikan pelancaran jambatan baru di Kota Jayapura. Jambatan itu menelan belanja RM1.8 trilion atau kira-kira RM535 juta. September lalu, Papua menyaksikan keganasan terburuk dalam tempoh beberapa dekad apabila 33 orang maut dalam rusuhan di Wamena yang dilaporkan berpunca akibat krisis perkauman. Satu gempa bumi berkekuatan 5.7 magnitud menggegarkan Gansu, China. Tiada kematian dilaporkan akibat gegaran itu sekitar jam 1.56 pagi. Begitupun lebih 130 laporan diterima berhubung kerosakan bangunan dan struktur awam. Gegaran dilaporkan dapat dirasai sehingga bandar berdekatan di Tian Shui dan Lanzhou. Pihak berkuasa berusaha menyediakan kemah bagi penduduk terjejas berikutan kebimbangan akan berlaku gempa susulan. Jumlah kerugian masih disiasat.
Ratusan anggota polis dan menyertai demonstrasi di ibu kota Haiti untuk menuntut gaji lebih baik bagi penguatkuasa undang-undang. Perarakan itu diadakan ketika penunjuk perasaan anti kerajaan turut mengadakan bantahan. Beberapa polis berpakaian awam melepaskan tembakan ke udara berhampiran penunjuk perasaan anti kerajaan. Menjelang tunjuk perasaan itu, pegawai polis membuat aduan di Ibu Pejabat Polis Kebangsaan Haiti (PNH). Kemarahan memuncak lewat Ogos lalu disebabkan kekurangan bahan bakar dan bantahan bertukar ganas. Namun sebelum krisis itu meletus, Moise dituduh mengamalkan rasuah. Dalam kejadian berasingan, seorang lelaki dipukul mati dan kemudian dibakar oleh beberapa penunjuk perasaan yang mendakwa beliau melepaskan tembakan ke arah orang ramai yang berarak menuntut peletakan jawatan Presiden Jovenel Moise. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan sukan, skuad bowling kebangsaan terus menampilkan aksi memberangsangkan di kejuaraan bowling Asia ke-25 di Kuwait apabila meraih emas kelima. Ia disumbangkan timitan dalam acara lelaki All Event yang juga emas kedua peribadinya pada kejohanan kali ini. Bagi acara lelaki All Event, permainan konsisten yang ditampilkan Timi dalam semua 4 acara yang disertai iaitu individu, bergu, trio dan 5 sepasukan membolehkannya mengumpul 5,805 jatuhan pin keseluruhan. Sekaligus gagal dicabar 2 pesaing Du Jianchao dari China serta Kang Hee-won dari Korea yang akur meraih perak dan gangsa. Ini adalah emas kedua peribadi Timi 25 tahun selepas dia turut cemerlang menyambat emas acara individu lelaki 23 Oktober lalu. Bagaimanapun, pencapaian Timi gagal mengangkat skuad lelaki yang menduduki tangga ke-7 dengan 6,827 jatuhan pin, jauh ketinggalan berbanding pasukan Hong Kong, Taiwan dan China yang mengungguli 3 tangga teratas. Apapun, Malaysia sudah meraih 5 emas dari kejohanan ini bermula dengan kejayaan Charlie Zulkifli dan Timi yang mengungguli acara individu lelaki dan wanita. Diikuti kejayaan menambah 2 lagi emas kemarin menerusi acara trio lelaki dan wanita. Skuad Dodgeball Malaysia menutup kempen kejohanan Dodgeball Asia ADC 2019 dengan cemerlang menerusi kutipan 1 pingat emas dan 3 perak pada kejohanan dwi tahunan yang berlangsung di Hong Kong. Walaupun tidak menepati sasaran awal iaitu 3 pingat emas, pencapaian itu sudah memadai buat 3 pasukan negara melayakkan diri ke Piala Dunia Dodgeball di Mesir tahun hadapan. Tahun ini mereka dah mula belajar teknik kita dan mereka telah lihat banyak persembahan ataupun video-video daripada cara permainan kita dan saya lihat Australia dapat menangkap sikit kita punya teknik dan itu yang saya nampak mereka boleh kalahkan ataupun mencari kelemahan kita dari situ. Pasukan Australia terus menjadi ancaman pasukan negara sejak edisi terdahulu menyaksikan hanya pasukan wanita yang berjaya mencatat kemenangan manakala berpasukan lelaki dan campuran tewas tipis di final. Kita pun bukan kalah teruk, it's because of that few mistake aja and just so happen that hari itu in the finals is memang Australia punya day lah and we understand that and don't worry, we will come back stronger than ever in Cairo. Sementara itu, Ketua Jurulatih Pasukan Wanita Lee Chi Chai bakal melakukan rombakan pemain bagi memantapkan lagi pasukannya menjelang Dodgeball Piala Dunia 2020 yang dijadualkan berlangsung November tahun depan. Memang kita tengah cari pelapis yang muda. Pasal tim saya pun average punya umur pun dah tua. So bagi saya, I think umur yang pelapis yang pemain memang I nak cari yang lebih muda lah for next year. Menjelang perlumbaan MotoGP Grand Prix Malaysia 2019 yang akan bermula 4 hari lagi pada 1 hingga 3 November ini, 27 juta ringgit telah dibelanjakan Liga Antarabangsa Sepang SIC selaku tuan rumah bagi menaik taraf beberapa kawasan untuk keselesaan penonton. Selamat pagi, good morning, teman Maika and of course our members of the media. For the record, yes, I DNF. Beri sedikit update dari segi persiapan. Kita bersama dengan Datuk Razali tadi. Apa ni selalu intro?
Laporan seterusnya, ini pula menjelang aksi kelayakan bola sepak kejuaraan bawah 19 AFC 2020. Berbaki 2 hari lagi sebelum skuad bawah 18 tahun kebangsaan berlepas ke Phnom Penh, Kemboja, Ketua Jurulatih Brad Maloney optimis persediaan pasukan berada di landasan tepat sekalipun ada beberapa pemain dilaporkan mengalami kecederaan. Yeah, it's been good. You know, we can see some positive signs where the players are starting to implement what we want and you know, do what we've been practicing in the training pitch. They've been able to put that onto the match day, so that's a good sign for me. Still got a few things to work on, but that's normal at this stage. Maloney mengakui sudah ada gambaran barisan terbaik apabila beberapa muka baru yang diserap ke dalam kem latihan mempamerkan prestasi cemerlang. Sekurang-kurangnya, 5 pemain akan disingkirkan selepas ini dengan hanya 23 daripada 27 pemain sedia ada bakal dibawa ke Kemboja. Namun, semuanya masih terlalu awal dan fasa pemilihan masih berjalan. Skuad bawah 18 dianggap pilihan dalam saingan kumpulan G dengan penyerang remaja sensasi Luqman Hakim Syamsuddin, Sheikh Ikhzan Nazril dan Ahmad Zikri Muhammad Khalili baru saja menjalani 2 fasa latihan di Jepun bagi memantapkan prestasi. Pada kelayakan kejuaraan B19 AFC 2020 ini, Malaysia diletakkan sekumpulan bersama tuan rumah Kemboja, Thailand, Brunei dan Northern Mariana Islands. Skuad negara akan berlepas ke Kemboja Khamis ini. Dengan laporan itu, Buletin Pagi sampai ke penghujungnya. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk perkembangan berita terkini. Saya Merakim Lokman, salam hormat. Assalamualaikum.